Okey, kalau kamu nak tahu, dalam setiap peralatan elektrik, okey, kita ada dia punya ciri-ciri keselamatan. Okey, contoh dalam gambar ialah periuk nasi. Okey, periuk nasi ni memang kita guna hampir setiap hari. Setiap hari untuk masak nasi. Okey, dia sebenarnya di bawah periuk nasi tu ada satu litar. Litar ini yang menyebabkan periuk nasi tu berfungsi sebagai periuk nasi lah. Kita tekan, dia cooking kan. Dan kemudian dia akan berhenti bila dah nak masak dah kan. Okey, jadi kenapa berlaku adanya litar tersebut? Ialah supaya dapat melindungi keselamatan daripada terkena renjatan elektrik. Jadi dia litar tu pun terletak di bahagian bawah. Okey, litar terletak di bahagian bawah, dia tak letak di tepi ke di sisi supaya senang capai. Dia letak di bahagian bawah. Kemudian kedudukan peranti dalam litar. Okey, dalam litar pula, contohnya periuk nasi. Okey, ada banyak peranti-peranti iaitu sensor tekanan, sensor suhu, elemen pemanas diletakkan bersama litar elektrik. Okey, sebab tu bila kita masak nasi dalam rice cooker tu, dia akan masak dengan sendiri. Kita letak, kita tekan cooking, dia masak. Okey, jadi semua ni diletakkan di bahagian bawah supaya menjimatkan ruang dan juga untuk keselamatan. Okey, dan di samping itu supaya kalau letak di bawah menampakkan bahawa susunan litar ini adalah kemas. Tak adalah nampak periuk tu berceragah dengan litar elektrik. Okey, daripada di bawah. Okey, sambungan litar. Ada dua jenis sambungan litar. Iaitu litar tertutup, litar terbuka dan litar pintas. Tiga jenis litar yang kamu perlu tahulah. Litar pintas ni yang tak bagus. Okey, litar tertutup ini mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Contoh, mentol menyala apabila suis ditutup. Dia litar tertutup ni litar off, maksudnya elektrik tidak mengalir. Mentol on. Okey, ini litar tertutup. Bila kita tekan suis, okey, elektrik akan mengalir menyebabkan mentol tu menyala. Dekat sini. Kita tekan litar. Okey, kita tekan dia punya suis. Litar dia sorry. Suis off, litar on, mentol on. Bila litar on bermaksud elektrik akan mengalir dan menyebabkan mentol menyala. Ini ialah litar tertutup. Okey. Dia pada suis tu. Suis tekan buka, sebenarnya suis ni dia ada dua fungsi. Satu dia akan jadi suis tekan buka, satu akan jadi suis tekan tutup. Cuma dalam penerangan buku ni dia tak ada bagi tahu tentang komponen elektrik tu, iaitu suis. Jadi kamu hanya perlu tahu litar tertutup ini berlaku apabila suis tu ditutup
Okey, litar dia akan on, maksudnya elektrik dia akan mengalir, maka menyebabkan mentol menyala. Okey, untuk litar terbuka, okey, tulis sini supaya kamu faham. Okey, switch dia kamu on. Okey, switch dia kamu on, litar dia jadi off, maksudnya elektrik tak mengalir, maka mentol pun akan tak menyala lah. Mentol pun off lah. Okey, itu ialah litar terbuka. Boleh? Dia macam terbalik. Litar switch off, litar on, mentol on. Bila cikgu sebut mentol on tu maksudnya mentol menyala. Litar terbuka pula, switch on, okey. Litar off, mentol off. Ya. Okey, litar pintas. Litar pintas ni berlaku apabila berlaku kebocoran elektrik pada wire. Okey, berlaku apabila wire positif yang bocor bersentuhan dengan wire negatif yang bocor tanpa melalui bentol beban. Maksudnya belum lagi lalu beban, dia dah bersentuhan. Okey, dia ada berlaku kebocoran elektrik menyebabkan percikan api. Jadi itu sebab kita kata bila orang kata elektrik tu terlalu banyak arus yang mengalir, okey, dalam wire elektrik. Jadi bila berlaku terlalu banyak elektrik yang masuk, menyebabkan berlaku litar pintas. Okey, litar pintas ni sangat bahaya. Kalau berlaku dekat rumah kita boleh menyebabkan kebakaran. Sebab kebakaran tu mula-mulanya bukan kebakaran besar, tetapi dia akan berlaku percikan bunga api. Bunga api maksudnya percikan bunga api, ya. Kecil-kecil nampak macam cahaya-cahaya keluar kan. Okey, itu kalau dah banyak akan menyebabkan kebakaran. Okey. Cuba kita tengok sebelah ni. Litar salah kekutuban. Okey, ini salah pasang kutub. Okey, litar salah kekutuban ialah sambungan yang tersalah pasang pada litar elektrik. LED tidak menyala. LED ni dia ada lampu lah, lampu LED ya. Okey, LED tidak menyala kerana kaki katod disambung pada punca positif bateri. RBT ni dia satu macam tu lah. Dia tak ajar kamu. LED ni dia ada kaki. Kaki dia ni ada dua. Kaki katod ialah kaki negatif. Kaki anode ialah kaki positif. Itu kamu tak belajar. Okey. Jadi bila dia salah sambung, okey, akan menyebabkan litar itu tidak berfungsi. Sepatutnya, okey, dia kena ikut kekutuban yang betul. Yang negatif kena sambung pada punca positif. Okey, yang ni disambung negatif kepada positif. Okey. Okey, katod negatif. Ini salah sebab ini salah Okey, sebab kaki katod disambung pada punca positif bateri. Okey, yang sebetulnya ialah kaki katod disambung pada punca negatif. Yang ni dia macam ni. Okey, salah. Okey, yang ini dia buat macam ni. Ini iaitu negatif kepada litar ni sepatutnya disambung mengikut ketuban yang betul, iaitu kaki katod disambung pada punca negatif. Ini disambung pergi positif, yang ni disambung pergi negatif, baru betul. Okey. Yang negatif disambung kepada negatif.
Okey, litar arus bocor berlaku akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Okey. Okay, sekarang kita nak tengok pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Okey, parameter elektrik adalah voltan, arus, rintangan dan kuasa. Okey, hubungan voltan dan arus elektrik adalah berkadar terus. Ini bermaksud voltan bertambah, arus elektrik akan bertambah. Okey, maka hubungan rintangan dan arus elektrik adalah berkadar songsang. Okey. Kamu kena tahu dulu apa ni formula ni, V, I, R. Okey, V ialah voltan, I ialah arus, R ialah rintangan. Okey. Berkadar terus tu maksudnya kalau formula dia, cara gunakan keadaan hubungan antara dua parameter, iaitu maksudnya voltan dengan arus, voltan dengan rintangan, arus dengan rintangan, disebut sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm. Kalau nampak segitiga ni maksudnya dia adalah hukum Ohm. Macam mana nak guna formula ni? Okay, cuba kamu tengok. V sama dengan I darab R. Okey. Kalau V dekat atas sama dengan I darab R. Yang bersebelahan akan didarabkan. Kalau I, V bahagi R. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak siapa ni? Siapa yang ada sini? Nampak? R, ya? Macam mana nak guna formula ni? R sama dengan V bahagi I. Okey, P, ya? P ialah kuasa. Ya? Kira dekat huruf tu kena letak nombor ke? Kejap lagi kita akan tukarkan. Ni formula je. Ni formula je. Okey? Maksudnya V, ingat V. Katakan kamu tak ingat formula. Sini sikit. V, I, R. Katakan tiba-tiba dapat je benda ni. Kamu tak tahu nak cari formula. Okay, V ialah voltan. Bila nak cari voltan ialah arus darab rintangan. Okay. Kalau jadi I ialah apa? I ialah? V bahagi R. V bahagi R. Okay. Kalau R? V bahagi I. V bahagi I. Okay. Ada satu lagi formula iaitu kuasa. Okay. Dia adalah V darab I. Voltan darab arus. Kena ingat V voltan, I arus, R rintangan. Okay, ini contoh pengiraan dia. Okay, murid dibekalkan 1 litar lengkap seperti raja di bawah. Diberi arus 0.5 A dan rintangan 3 ohm. Okay, A ni 3 ampere. Nampak buku ni tak ajar pun. Okay, 0.5 ampere. 3 yang macam ni ialah ohm. 3 ohm. Kira nilai voltan. Sekarang dia nak V. Kamu tahu? Okay. V, I, R. Okay. V sama dengan I darab R. Okay. Dalam soalan, dia tak akan bagi kamu formula. Dia tak akan bagi kamu formula terus V sama dengan I darab R. Jadi, kamu kena tahu yang ni. Segitiga ni kamu kena tahu V, I, R. Jadi
Bila kamu dah tahu cara nak guna hukum Ohm, senang kamu tahu bahawa V sama dengan IR. Terus saja darab voltan sama dengan I dia ialah arus 0.5 ampere darab 3 ohm. Maka kamu dapatlah jawapan dia 1.5 volt. Ya. Voltan dia punya unit dia ialah volt. Okey, boleh? Faham? Okey. Kemudian disuruh kita cari kuasa pula. Okey, kuasa formula dia lain tadi. Iaitu V darab I. Dia tak ada dalam segitiga hukum Ohm ni. Tapi kita dah dapat voltan tadi. 1.5 volt darab I ampere. 0.5 maka jadi 0.75 apa? Watt pula. Okey. Unit kuasa ialah kuasa P. Okey. Ini voltan V. Okey. Unit bagi kuasa ialah watt. Kena hafal tu. Boleh tak setakat ni? Boleh faham tak? Okey. Ini kalau maksudnya kalau soalan macam ni, kira nilai voltan dan kuasa pada liter. Kalau kamu salah dekat cari jawapan bagi voltan, maka soalan yang kedua ni pun tak boleh jawab lah. Kan? Akan salah lah. Okey, kita tengok contoh pengiraan kedua. Diberi voltan 3 volt dan rintangan 5 ohm. Cari nilai bagi arus tersebut. Okey, arus. Garis dulu, arus ialah I. Kalau ikut hukum Ohm, V, IR, maka I ialah V bahagi R. Okey. So, kita dah tahu voltan dia dah bagi 3 bahagi 5 ohm. Jawapan dia I, arus. Arus unit dia ialah A ataupun nama panjang dia ampere. Okey. So voltan bagi rintangan namanya 0.6 ampere. Arus ialah 0.6 ampere. Boleh? Okey, kemudian dia ada pengiraan, kejap kita tengok info extra. Okey, sekarang kita tengok contoh pengiraan 3. Okey, diberi nilai voltan 3 volt, nilai arus 0.5 A. Cari rintangan. Buat lagi macam tu. Tak kisahlah berapa kali kamu buat. Janji kamu ingat. Okey, sekarang dia nak rintangan. Dia nak R. R sama dengan V bahagi I. Okay. So R kita tahu, tak tahu. V kita ada 3 volt. Okey, bahagi dengan ampere 0.5 ampere. Maka kita dapat 6 ohm. Okey, sebab rintangan. Okey, iaitu R. Unit dia ialah simbol dia kena tulis juga Ya, simbol dia kena tulis. Kalau kamu tak ingat simbol, boleh tulis 6 ohm. Pun boleh. Tapi simbol lebih baik. Okey, kita tengok info extra. Okey, dia sebenarnya dia ada 2 jenis liter. Tapi kamu tak ada belajar dalam ni. Tak ada. Tak ada lah. Okey, dia sebenarnya dia ada 2 jenis liter, iaitu liter siri dan liter selari. Okey, cuma sekarang ni dia ajar kamu liter siri sahaja. Okey. Cara mengira rintangan dalam liter siri, maksudnya ada 1 liter, semuanya rintangan dalam unit ohm kan? Semuanya rintangan je. Salah tambah. Okey, macam tu. Semuanya rintangan je. Rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3, rintangan 4. Okey. Disuruh kamu cari jumlah rintangan. Jadi formula dia rintangan 1 tambah rintangan 2 tambah rintangan 3. Itulah jumlah rintangan. Okey.
Kemudian cikgu padam sikit. Okey, kemudian jumlah arus. Arus ialah ampere kan, dalam ampere dia I. Rintangan R. Okey, jumlah arus pula katakan ada liter. Liter. Okey, arus dalam ampere. Okey, kemudian ada dia A1, I1, I2, I3, I4. Jadi jumlah arus, macam mana nak kira jumlah arus yang masuk? Sama. Jumlah arus adalah sama. Maksudnya jumlah arus 1 sama dengan jumlah arus 2. Katakan jumlah arus 1 ialah 4 ampere. Maka semua jumlah arus yang ada ialah 4 ampere juga. Sebab dia sama. Faham? Dia ada 100 pun arus yang mengalir kat sini, dia tetap sama. Sebab dia sama je semua. Okey? Okey, kalau kalau voltan pula. Okey, jumlah voltan. Voltan dalam unit apa? Volt. Okey. Dia macam rintangan. Okay, contohnya. Okay. Contohlah kat sini ada banyak. Okay. Contohnya ada voltan 1, voltan 2, voltan 3. So nak cari jumlah voltan ialah B1 tambah B2 tambah B3. Dapatlah jumlah voltan. Okey. Arus dia sama. Tak kira tak apa, dia sama. Okey. Kemudian rintangan tambah jumlah voltan tambah. Boleh? Rintangan dia punya unit dia apa? Rintangan unit dia apa? Lupa dah. Volt bagi arus. Volt bagi arus. Bukan, unit dia. Rintangan unit dia R ialah rintangan, unit dia ialah ohm. 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 Ulang balik kan tak ingat. Okay, unit dia ialah ohm. Itu simbol dia. Arus ialah, unit dia ialah ampere. Ataupun A. Voltan unit dia ialah volt. Ataupun V. Kuasa unit dia ialah Arus bagi tak, unit. ini ikut. Watt. Okey. Boleh. Ni A, ni V, ni W, ni ohm. Okey. Okey, cabar minda. Okey, rajah sebelah menunjukkan 1 liter lengkap. Berdasarkan rajah hadis tersebut, cari nilai parameter voltan dan kuasa. Seorang jawab kejap. Siapa ada ni kat sini?
Siapa nak jawab ni? Iman. Iman bagi voltan, cari voltan. Raudatul Iman ada? Raudatul Iman ada? Raudatul Iman ada? Tak ada pula. Jannah? Cikgu. Okey. Cuba bagi formula bagi voltan. V sama dengan 1 darab R. I lah. I darab R. So, berapa? Jawapan dia. 1 berapa? 1 ni apa? Bukan 1. I ni apa? I ialah apa? I ialah arus. A. I ialah arus. Arus unit dia ampere. So, dia ialah 0.6. Darab R. R ialah apa? Ohm. R ialah rintangan. Unit dia ohm. So, darab tulis ampere. Darab 4 ohm. Okey. Semua unit dia kamu tulis. Okey. So, berapa jawapan dia? 0.6 darab 4. 2.4. 2.4 apa? 2.4 volt. Volt. Ya, okey. Bagus. Okey, yang kedua. Cari kuasa. Orang lain pula. Siapa ni? Aufa. Aufa Najihah ada? Aufa Najihah ada? Ada tak? Aisyah Husna? Jawab ni, kuasa macam mana nak cari kuasa? Kuasa ialah apa? Kuasa ialah P. Power. Kan? P, formula dia ialah? Sama dengan V darab I. V darab I. Okey, berapa V dia? 2.4 volt darab berapa ampere? 0.6. 0.6. So, berapa jawapannya? Berapa? 1.44. 1.44. Betul ke tu? Ha? Betul ke? Betul. Betul. Betul? Betul. Okey, 1.44 apa? Hmm. 1.44 apa? Kuasa. Unit kuasa ialah? Watt. Pandai. Okey, bagus. Jadi, semua dah ingat. Tak payah tulis watt, dia W. Macam cikgu cakap tadi. Ini kena ingat. Unit dia R, rintangan. Unit dia ohm. Ini simbol dia. I ialah arus. Ulang kaji sikit. I ialah arus. Unit dia ialah ampere. Simbol dia A. Okey. Ini ialah voltan. Unit dia ialah volt. Simbol dia V besar. Okey.